Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Ali bin Roslan, nombor induk mahasiswa 104210041 yang sedang menuntut S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, semester 6, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembikinan video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugasan mata kuliah hukum perbankan syariah kepada dosen pengampu Bapa Ilham Abdi Prawira. Bahagian A iaitu pengertian al-musyarakah. Musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bahagian yang satu dengan yang lain sulit untuk dibedakan lagi. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahawa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Bahagian B iaitu dalil syariah al-musyarakah, iaitu maksud dari hadis artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia merafakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya. Riwayat Abu Daud. Hadis sahih menurut Hakim. Dari beberapa hadis tersebut jelas bahawa musyarakah merupakan akad yang dibolehkan oleh syarak. Bahkan dalam hadis yang ketiga dijelaskan bahawa musyarakah merupakan akad yang sudah dilaksanakan sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, kemudian akad tersebut diterapkan sebagai akad yang berlaku dan dibolehkan dalam Islam. Bahagian C iaitu jenis al-musyarakah. Ulama fikih membagi syirkah dalam dua bentuk, iaitu syirkah amla dan syirkah uqud. Yang pertama, syirkah amla berarti eksistensi suatu perkongsian, tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Bentuk syirkah amlah ini terbahagi menjadi dua, iaitu syirkah ikhtiari dan syirkah jabari. Syirkah yang kedua iaitu syirkah uqud, iaitu sebuah perikatan antara dua pihak atau lebih dalam usaha modal dan keuntungan. Mengenai syirkah al-uqud ini, para ulama membagi menjadi bermacam-macam jenis. Menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'ah, membedakan menjadi 4 jenis syirkah, iaitu syirkah inan, syirkah al-mufawadah, dan abdan dan wujuh. Bahagian yang D iaitu aplikasi al-musyarakah di perbankan syariah. Implementasi musyarakah dalam perbankan syariah dapat dijumpai pada pembiayaan seperti berikut. Yang pertama, pembiayaan projek musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan projek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk menyediakan projek tersebut
dan setelah projek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank. Yang kedua iaitu modal ventura. Pada lembaga kewangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penamaan modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bahagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Okey, bahagian E iaitu perbezaan nasabah bagi nisbah bagi hasil dan bunga. Adalah keuntungan yang diperoleh bank syariah dibagi hasil kepada nasabah. Tingkat pembahagian tersebut harus berdasarkan rasio persentase dan bukan jumlah yang ditentukan. Ada dua macam kontrak dalam kategori prinsip bagi hasil, iaitu musyarakah dan mudharabah. Yang kedua bunga. Bunga adalah tambahan wang yang disimpan pada lembaga kewangan atau wang yang dipinjamkan. Besarnya bunga yang harus dibayar ditetapkan di muka tanpa memperdulikan apakah lembaga kewangan menerima simpanan atau peminjam berhasil dalam usahanya atau tidak. Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase atau per 100 dalam setahun, yang artinya apabila wang tidak dibayar atau simpanan tidak diambil dalam beberapa tahun, bisa terjadi hutang itu atau simpanan itu menjadi berlipat ganda. Kesimpulan iaitu musyarakah yang telah dipraktikkan oleh perbankan syariah bila ditinjau dari akad fikih sudah terpenuhi, iaitu adanya ijab dan qabul. Akan tetapi pembiayaan musyarakah bukanlah hanya dilihat dari akad sahaja, melainkan juga dari segi praktek usaha itu sendiri, cara penentuan nisbah bagi hasilnya maupun mengenai tanggungjawab atas kerugian. Sekian, terima kasih dari saya.